untuk ulang kaji bagi kamu semua. Okey, baik. So, dah sedia semua? Okey, dah sedia semua? Okey, good. Cikgu harap kamu semua telah pun bersedia untuk kita bincangkan. Dah sedia belum ni? Korang ni senyap je ni. Dah Okey, baik, jom. Okey, so seperti mana yang telah kita bincangkan hari itu, okey, untuk senaraikan dua kawasan lingkungan pengaruh kuasa barat berikut, kita telah berikan jawapannya, iaitu kalau untuk British, kita telah senaraikan nama-nama. Okey, bila senaraikan, berikan nama-nama kawasan seperti apa, kita telah buat hari itu, iaitu seperti Pulau Pinang, okey, Melaka, dan Singapura. Itu kawasan lingkungan pengaruh kuasa British. Manakala untuk Belanda seperti Betawi, okay, kemudian juga Bangkahulu, okay, dan juga satu lagi iaitu Riau Lingga, ya, Riau Lingga. So ini adalah kita kata sebagai dua kawasan yang mana telah pun di bawah lingkungan pengaruh kuasa barat. Baik. Okey, soalan seterusnya kalau kita lihat di sini iaitu nyatakan syarat perjanjian London. Okey, syarat perjanjian London 1824 terhadap kuasa dalam 1A ini. Okey, iaitu syarat perjanjian untuk British. Tengok markah, satu markah. Bila satu markah, berikan salah satu yang kamu senang nak ingat. Kalau kita senang nak ingat sebenarnya adalah apa tahu? Iaitu mudah saja. Okey, contohnya seperti British. Apa yang dia kena buat? Ya, betul, Ahmad. Okey, British kena berundur dari Sumatera. Betul. Okey, iaitu kalau British kena berundur dari Sumatera. Selain daripada itu juga kita boleh untuk jawapan yang kedua seperti menyerahkan Bangkahulu kepada Belanda. So itu pun boleh. Mana-mana ada salah satu, tak semestinya kedua-duanya sebab satu markah saja. Bukan dua markah. So satu markah saja. Okey, baik, untuk Belanda pula kita boleh tulis ini iaitu kita boleh tulis iaitu untuk Belanda iaitu tidak membuka pertempatan di tanah Melayu. Maknanya kita tahu bahawa dalam perjanjian London Belanda tidak akan buka pertempatan di atas daripada Singapura iaitu di tanah Melayu. Itu yang pertama. Dan yang kedua kita boleh juga bagi tahu, kita tahu kan bahawa Bangkahulu telah ditukarkan dengan Melaka. Maka kita boleh tulis iaitu Belanda akan menyerahkan Melaka kepada British. Hello. Halo, Assalamualaikum. Ya. Ya. Okey, baik. Ada pula hello ya. Okey. Baik, ini adalah antara syarat perjanjian London pada tahun 1824. Okey, baik. So, seterusnya, kita nak lihat berkaitan dengan bagaimanakah kesan perjanjian London 1824. Soalan C, iaitu bagaimanakah kesan perjanjian London 1824 terhadap alam Melayu. Baik. Kesan perjanjian London. Kita tengok dulu berapakah markah yang diperuntukkan, iaitu 4 markah. Bila 4 markah, berikan 4. Berikan 4. Iaitu antaranya kita tahu seperti yang pertama, ya betul. Betul Raya, iaitu alam Melayu terbahagi. Terbahagi kepada dua lingkungan. Lingkungan kuasa barat. Kuasa barat. Kemudian kamu boleh huraikan lagi macam mana tu? Iaitu kawasan dari Singapura. Dan ke timur, bukan ke utara. Dan ke utara tanah Melayu. Di bawah lingkungan siapa? Di bawah lingkungan British. Manakala satu lagi iaitu kawasan
okey, di bawah Singapura, okey. Okey, ya, okey, di bawah Singapura pula, okey, kawasan di bawah Singapura ataupun bukan di bawah lah, yang lebih baik di selatan, okey, selatan Singapura pula, di bawah lingkungan di bawah lingkungan, okey, kuasa Belanda. Okey, so itu dah berapa? Dah 3. Okey. Ya, betul. Kemudian kita boleh ambil yang keempat, iaitu apa? Iaitu kita tahu bahawa kesan seterusnya iaitu ya, okey, Melaka diserahkan kepada kepada British, manakala Bangkahulu diserahkan kepada Belanda. Jadi so kita dah dapat 4 poin macam ni. No, kalau dalam exam kena ambil 4-4. Dia sebenarnya dia ada banyak lagi, iaitu apa kesan dia, iaitu Johor Riau, Kepulauan Johor Riau telah terpecah 2. Okey, banyak lagi ya. Kepulauan Johor Riau terpecah pada 2. Kemudian Pahang, okey, menjadi membebaskan diri daripada pengaruh Johor Riau. So dia ada banyak lagi sebenarnya ya. Tapi kamu kena berikan 4. Sebab 4 markah. Dan bagaimana? Kesultanan Sulu terhapus, bukan Kesultanan Sulu, Kesultanan Riau, ya, Kesultanan Riau, Riau Lingga telah terhapus. Itu Kesultanan Riau Lingga, bukan Sulu. Kesultanan Riau Lingga telah terhapus. Itu pun kesan terhadap alam Melayu. So kamu boleh tulis mana-mana 4 yang kamu ingat, yang senang nak ingat, kamu terus tulis. So, bagaimana nak menjawab soalan ini? Kamu terus tulis kesan dia, iaitu kesan perjanjian London. Ambil balik daripada ayat soalan. 1824 terhadap alam Melayu. So terhadap alam Melayu adalah macam tu. Adalah kemudian kamu sambung kepada alam Melayu terbahagi kepada 2 lingkungan kuasa barat. Sambung kat sini. Alam Melayu terbahagi kepada 2 lingkungan kuasa barat. Titik. Jangan lupa. Jangan sambung semua. Kemudian kamu sambung. Kawasan dari Singapura dan ke utara Tanah Melayu di bawah lingkungan British. Manakala kawasan di selatan, ya, kawasan di selatan Singapura pula di bawah lingkungan kuasa Belanda. Titik. Seterusnya kita akan tambah penanda wacana. Seterusnya ataupun selain itu, boleh juga. Selain itu, Melaka diserahkan kepada British, manakala Bangkahulu diserahkan kepada Belanda. So, titik. Nampak tak? Jadi ini melayakkan kamu untuk mendapat 4 markah penuh. Jadi penting untuk kamu bina ayat yang lengkap. Dan ayat itu ingat kalau 4 markah jangan buat 1 ayat. Kalau kamu tengok kat sini cikgu buat berapa ayat ni? 1, kemudian 2, kemudian juga 3. Nampak tak? Ada 3 ayat. Maknanya untuk dapat apa? Dapat 4 markah. Ya, bukan. Masa tu sebenarnya Indonesia di bawah tanah jajahan Belanda. Sumatera, Bangkahulu, Betawi itu semua di bawah Belanda, bukan British. Setelah penjajahan London ni semua kawasan itu Indonesia di bawah Belanda. Ya. Ini sebenarnya merujuk kepada kita kata sebagai 4 ni tau. Sebenarnya 4 isi ni. Nampak ni? 1. Kemudian 2. Nampak tak ni? 2 di bawah lingkungan British. 2. Manakala tu kata hubung. Kemudian yang ini 3. Kemudian yang ini 4. Jadi melayakkan kamu untuk dapat 4 markah. Faham?
Berikan 4. Macam tu cara dia. Okey. Baik, ada soalan sebelum kita pergi kepada soalan seterusnya? Tak ada soalan Boleh semua okey. Baik. So kita dah boleh Amar. Boleh. Boleh. Boleh juga. Okey, boleh. Baik. So kita akan pergi kepada soalan yang kedua. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua iaitu soalan 2A. Okey, soalan 2A. Ya betul. Iaitu Selat Singapura dan Selat Melaka. Iaitu Selat Singapura dan Selat Melaka. Alam Melayu terbagi pada 2 lingkungan barat iaitu Selat Singapura dan Selat Melaka. Itu satu. Sebab dia terbagi kepada 2 lingkungan barat, kamu kena mentionkan kalau Singapura dan Selat Melaka itu di bawah lingkungan siapa. Kemudian macam cikgu cakap tadi macam cikgu tulis tadi kan. Okey, iaitu bila kita cerita terbagi kepada 2 lingkungan kuasa barat, kita kena mention okey kawasan apa dan bawah siapa. Sebab itu cikgu mentionkan kawasan dari Singapura dan Keutatanan Melayu di bawah lingkungan British. Nampak? Satu markah. Manakala kawasan di selatan Singapura pula di bawah lingkungan kuasa Belanda. Cikgu mentionkan. Penting. Jangan tidak mentionkan. Penting untuk kamu mentionkan ya. Okay. Baik. So, okay. So, itu tentang soalan nombor 1C. Baik. Kita pergi kepada soalan nombor 2. Perlombongan emas di negeri-negeri Melayu tertumpu di kawasan jalur emas yang sebahagian besarnya terdiri daripada negeri Pahang. Perlombongan emas di negeri-negeri Melayu tertumpu di kawasan jalur emas yang sebahagian besarnya terdiri daripada negeri Pahang. Ya, bila negeri Pahang, perlombongan emas, kamu kena tahu ini daripada bab berapa? Ini daripada bab bab yang ketiga, iaitu negeri-negeri Melayu bersekutu. Ingat tu, negeri Melayu bersekutu sebab ada Pahang. Dan baru kamu boleh tulis, namakan 3 lokasinya. Perlombongan emas di Pahang, iaitu di Raub, betul. Raub Pahang, betul. Kemudian seterusnya di mana lagi? Iaitu di Sungai Tembeling. Sungai Tembeling. Ya. Okey, dan satu lagi iaitu terletak di mana? Iaitu di di Penjong. Penjong. Itu 3 kawasan lokasi perlombongan emas di Pahang. Raub, Sungai Tembeling dan juga Penjong. Dapat 3 markah. Saya ingat satu je. Boleh ingat 3. Banyak lagi sebenarnya iaitu seperti di Kecau, di Hulu Pahang pun boleh juga. Okey, ada banyak lagi seperti Hulu Pahang, kemudian juga Kecau, nama-nama tempat. Sungai Sematan pun boleh, Tui pun boleh, Tersang. Sebenarnya banyak. Ini sekadar jawapan. Selinsing betul. Tui dan Tersang, Sungai Sematan pun boleh. 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 Sebenarnya dia punya kawasan tu memang banyak. Ambil mana-mana 3. Jangan biarkan kosong. Jangan biarkan kosong. Baik. 2B. Nyatakan bukti Pahang merupakan pengeluar utama emas dunia. Nyatakan bukti Pahang merupakan pengeluar utama emas dunia. Dia nak bukti Dia nak bukti. Jadi kita tengok dulu. Berapakah markah yang diperuntukkan? 3 markah. 3 markah. Iaitu kita boleh tulis iaitu pertama. Ingat 3 buktinya. Yang pertama iaitu yang berkaitan dengan apa? Iaitu tentang melalui apa? Melalui rekod. Rekod negara China. Iaitu melalui rekod negara China dia bagi tahu bahawa emas adalah ekspor utama. Ekspor
utama negeri Pahang. Okey, episod utama Pahang sejak abad ke-13. Okey, abad ke-13. Itu melalui rekod negara China. Kemudian juga satu lagi iaitu menurut catatan Portugis. Ingat Portugis adalah kita punya penjajah yang pertama di negara kita. Okey, menurut catatan Portugis, okey, emas di Pahang. Emas di Pahang didagangkan di mana? Iaitu di Melaka. Okey, di Melaka. Menurut British atau Belanda boleh ke? Nak? Nak. Ataupun satu lagi iaitu berdasarkan sumber India. Okey, di mana dikatakan negara kita ini adalah Suvarna Bumi. Ingat nama Suvarna Bumi. Okey, iaitu semenanjung tanah Melayu ini dikenali sebagai Suvarna Bumi. Okay. Suvarna Bumi bermaksud apa? Bermaksud okey, bumi emas. Bumi emas. So inilah dia, okey, bukti yang menyatakan bahawa memang negara ataupun Pahang ini adalah pengeluar utama emas dunia. Baik. Okey. Baik. So Golden Belt attain mana cikgu? Okey, catatan Golden Belt. Okey, Golden Belt tu bukan catatan. Golden Belt tu memang sebenarnya adalah daripada kajian dulu lagi. Golden Belt tu sebenarnya diletakkan oleh para saintis sejarawan yang menyatakan bahawa ada 3 jalur emas ataupun 3 Golden Belt di semenanjung tanah Melayu, merujuk kepada kawasan-kawasan yang banyak emas. Kawasan-kawasan yang banyak emas. Baik. Kalau soalan tanya tentang okey, kenapa takkanlah mereka tak ada catatan semasa jajah? Ya, mereka memang tidak ada catatan. Okey, mereka hanya ambil emas saja. Okey, ambil emas sahaja. Ambil kekayaan, tidak mencatat. Okey, baik. So ini, okey, kalau kita ambil ini, kita ambil 3 catatan ini, okey, melalui rekod negara China. So, mereka mana ada SPM. Okey. Baik, rekod negara China, catatan Portugis dan berdasarkan sumber India. Okey. Ini adalah kita kata memenuhi keperluan untuk 3 markah. Boleh Boleh okey. So ini adalah berkaitan dengan bukti Pahang pengeluar utama emas dunia. Okey. Baik. So cikgu takkan bina ayat kat sini sebab cikgu rasa kamu semua tahu membina ayat jawapan. Betul? Betul korang semua tahu membina ayat jawapan kan? Jangan cakap tak pula. Kalau tak bagi tahu. Kalau tak bagi tahu, cikgu akan tunjukkan cara bina ayat dia. Boleh? Sementara tu siapa nak ambil jawapan boleh ambil. Sekejap tahu cikgu nak salin. Sila. Cikgu tahu ramai yang nak salin. Aiman hari ni ada ke? Aiman ada hari ni. Okey. Aiman ada hari ni. Letak je maksud dia. Boleh. Ya, ini USA yang pertama, betul. Okey, kalau dah salin tulis bagi tahu dah untuk kita terus pergi pada soalan C. Ya.
Ya, ini soalan USA. Betul. Okey, ada 3 set lagi yang telah cikgu kongsikan dengan kamu semua dalam grup WhatsApp. Cikgu bocor soalan? Bukan. Bukan. Kau ingat apa? Okey, ingat kita buat kerja mesti jujur. Ya ni latihan je tapi ikut format USA. Ingat ikut format USA. Bukan soalan USA ni mana boleh. Ingat USA benar-benar tak boleh. Ingat kita harus jujur. Okey, buat kerja mesti jujur Baik. Soalan C. Okey. Keluarkan buku jam. Okey. Baik. So kalau kita lihat di sini, bagaimanakah soalan C? Bagaimanakah anda memanfaatkan kekayaan hasil bumi demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara? Baik, soalan ini soalan kebat. Maknanya soalan berfikir aras tinggi. So, bagaimana anda memanfaatkan, maknanya menggunakan dengan sebaik-baiknya kekayaan hasil bumi demi kesejahteraan rakyat dan negara. Membuat kraft tangan Okey, bukan membuat kraft tangan. Okey. So, paling penting tengok dia punya keywords. Kat bilik kot. Oh, sebelah katil. Lupa nak ambil. Tak perlu. Tak payah. Thanks Tak gila. Okay guys, kopi. Okay. Baik. So, cikgu minum kopi. Ya, betul. Okay, baik. Minum kopi. Ya. Okay. Kita tengok dulu berapa markah yang diperuntukkan. Ingat kita jawab. Okay, jawab soalan. Tengok markah. Jangan suka-suka hati buat jawapan. Ingat tu. Iaitu tengok berapa markah diperuntukkan. 4 markah. Bila 4 markah, berikan 4 isi. Tak kisahlah 2 fakta, 2 huraian ke, 4 fakta ke, boleh. Yang penting bagi 4. Ini kadang-kadang nak bagi 2 je, tapi nak 4 markah. Oh, bagi 2 tapi nak 4 markah. Melampau sungguh. Jangan. Okey. Maknanya, berikan 4. Ya. Jadi, so bagaimana anda memanfaatkannya? Of course lah. Yang pertama, untuk demi kesejahteraan dan juga kemakmuran negara, of course lah kita akan buat apa? Iaitu kita akan menjual dan mengekspor. Of course lah. Kita akan jual dan ekspor kan? Kita akan ekspor hasil bumi. Ingat dia mention hasil bumi, kamu kena guna juga perkataan hasil bumi. Menjual dan mengekspor hasil bumi. Okey. Bumi ke negara luar. Ke negara luar. Macam tu. Itu yang pertama. So, bila nak jual, barulah kamu dapat kekayaan. Jadi, bila menjual kat situ, kita akan apa? Iaitu kita akan, iaitu negara. So, ekonomi negara akan meningkat. Jadi, ini adalah kita kata huraian daripada first tu. Jadi kesan dia ekonomi negara akan meningkat dan juga akan membantu rakyat, memberi kemakmuran lah. Baik, satu huraian satu isi. Yalah. Satu huraian bukan satu huraian satu isi. Satu fakta satu huraian. Begitu. Baik. Kemudian seterusnya iaitu boleh mencipta. Okey, boleh mencipta, kita perlu mencipta pelbagai produk-produk baharu. Okey. Produk-produk baharu yang mana ini akan dapat apa? Dapat mempelbagaikan ekonomi negara. Dan seterusnya kesan dia boleh tak apa bagi lebih, iaitu akan menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat. Nampak tak? So, sebenarnya fakta dia mana cikgu? Kalau kamu tanya fakta dia mana? Okey, fakta ini fakta. Okey, kemudian bawah itu adalah huraian. Kemudian mencipta pelbagai produk baru itu fakta.
Kemudian ini akan dapat mempelbagaikan kegiatan ekonomi negara, itu huraian. Dan yang terakhir itu pun adalah huraian. Kamu layak dapat 5 markah kat sini. Senang kan? Senang je sebenarnya. Okay. Yang ini kau tak sempat salin ke? At the same time boleh ke? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Okay. Dalam Geo tak boleh? Boleh sebenarnya. Boleh. Okay. Cikgu suka. Okey lah. Okay. Secara umumnya boleh. Tarik pelabur asing boleh ke tak, cikgu? Boleh. Okay. Satu fakta, satu rasa pun boleh juga, Kobra. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebenarnya kalau nak buat, okay, cukuplah tu. Cukuplah. Sebenarnya tak perlu yang apa H yang last tu pun tak perlu pun sebenarnya. Tapi kalau kamu nak tambah, boleh. Sebenarnya boleh, tapi tak dapat markah lah. Tak dapat markah. Sebab apa? Peruntukan 4 markah saja. Peruntukan 4 markah saja. Okay. Jadi kena faham kat situ. Peruntukan 4 markah saja nak bagi. Jadi, ya betul. So, bazir masa. Betul. Sebab tu mungkin cikgu kamu tak galakkan untuk tambah. Sebab apa? Cukuplah satu fakta, satu uraian, satu fakta, satu uraian. Cukup 4 markah. Jangan tambah. Takut tambah nanti, okay, akan bazir masa. Ya, betul. Okay? Okay. Baik. So, kepada mana-mana pelajar? Ya, betul. Kepada mana-mana pelajar nak ambil, okay, nak ambil fakta ni dan nak ambil jawapan ni, sila ambil sekarang. Okay, sebelum kita pergi kepada soalan yang ketiga. Yang ketiga. Boleh? Betul. Boleh. Tak ada masalah. Okay. Belum? Sila. Tak ada masalah. Kita akan pergi kepada soalan yang ketiga dan soalan keempat. Dan seterusnya kita akan pergi pada soalan esei. Okay, soalan esei. Kalau yang dah tulis dah nak ambil point, sila ambil point sekarang. Cikgu. Okey, baik. Cikgu nak tanya teknik hentam macam mana? Cikgu pernah ajar tapi lupa dulu. Okey. Baik, sebenarnya teknik hentam tu bukan hentam. Maknanya kamu berikan saja apa idea kamu. Okey, untuk soalan kebat ke untuk soalan fakta, berikan sahaja, jangan banyak pertimbangan. Maksud cikgu apa tahu? Jangan kamu nak tuliskan, kamu fikir-fikir dulu. Ya ke ni? Ya ke tidak ni? Jangan. Okey, kamu kena berani untuk melemparkan, mencampakkan, menghentamkan idea. Okey, apabila menjawab soalan-soalan struktur dan esei ni. Bahagian B dengan bahagian C ni. Tapi harus ingat, okey, fahami kehendak soalan dulu. Maknanya, okey, kekayaan hasil bumi demi kesejahteraan rakyat, apa yang patut anda buat? Maknanya bagaimanakah anda memanfaatkan tu, maksudnya apa tahu? Okey, apa yang patut anda buat untuk memanfaatkan kekayaan? Maknanya dengan kekayaan hasil bumi ni kamu nak buat apa? Pergi jual, dapat duit, ekonomi negara akan meningkat. Kemudian daripada barang-barang seperti emas, biji timah, cipta pelbagai produk baru supaya dapat mempelbagaikan ekonomi negara. Okey, cipta pelbagai produk baru boleh buat macam-macam. Kemudian mempelbagaikan ekonomi negara dan oleh sebab itu bila kita cipta barang baru, kita dapat sediakan peluang pekerjaan. Okay. Ya, wujud. Ya, jarang, memang jarang. Tapi wujud. Dia jarang tapi wujud ya. Soalan yang 3 markah ni dia jarang ada tapi wujud. Dia bukan tak wujud, dia wujud. Baik. Soalan yang ketiga. Okey. Okey, soalan yang ketiga. Sarawak dan Sabah. Okey. Belum lagi? Belum lagi. Okey. Sila. Ada yang kata belum lagi cikgu. Sila. Tak ada masalah. Boleh ambil. Okey. So harus ingat cikgu berikan jawapan ini, okey, dan kamu okey
boleh bina ayat selepas itu. Ya, boleh bina ayat. Kalau sesiapa yang ada masalah bina ayat, okey, bagi tahu cikgu. Ya. Jawapan dalam grup, now, okey, cikgu sebenarnya nak mengajar how you think. How you think untuk dapatkan jawapan. Setakat bagi jawapan je semua orang boleh buat. But how you think tentang each question. Soalan ni macam mana nak jawab? Macam nak fikir. Itu cikgu nak ajar kamu. Cara berfikir untuk menjawab. Okey, ada yang kata, saya tak reti bina ayat sejarah cikgu. Baik, bagus. Ada pengakuan. Baik, bagus. Okey, lebih baik mengaku, jangan tak mengaku. Sebab kita nak periksa ni. Okey. So, kita nak periksa. Baik, bagus. Untuk membina ayat jawapan, okey, dengar sini semua. Kalau nak membina ayat jawapan, okey, mulakan dengan mengambil ayat daripada soalan. Contoh macam ni. Bagaimanakah anda memanfaatkan kekayaan hasil bumi demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara? Baik, bila bagaimanakah anda ni kamu tukar kepada saya. Sebab dia tanya kita, bagaimana anda memanfaatkan kekayaan? So, tulis semula saya. Bermakna, kita akan mulakan dengan saya akan memanfaatkan kekayaan hasil bumi dengan terus dengan nak kena ambil semua ke cikgu demi kesejahteraan rakyat tak semestinya. Kalau kamu nak ambil pendek pun boleh. Saya akan memanfaatkan kekayaan hasil bumi dengan terus masuk kepada poin yang pertama, dengan menjual serta mengekspor hasil bumi ke negara luar. Macam tu, titik. Ya betul, dapat 3. Ya betul, dapat 3. Tapi harus ingat, sebaik-baiknya asingkan. Sebab apa? Sebab contoh satu contoh tu sebenarnya tak cukup dengan satu. Contoh ni biasanya at least 2 atau 3. Teknik jawab macam BM, betul. Saya akan memanfaatkan hasil bumi dengan menjual serta mengekspor hasil bumi ke negara luar. Kemudian untuk huraian kita boleh sambung. Kesannya ataupun kita boleh tulis kesannya ekonomi negara. Ekonomi negara akan meningkat. Meningkat dan membawa kamu boleh tambah kemakmuran. Membawa kemakmuran kepada negara. Itu kamu tambah. Okey. 2 markah. Kemudian kamu ambil fakta seterusnya. Bila nak masuk kepada fakta yang kedua tadi, mencipta pelbagai produk baru. So, kamu mulakan dengan penanda wacana. Selain itu, macam tu. Selain itu, saya akan mencipta pelbagai produk baharu. Produk baharu, untuk apa? Sambung dengan huraian. Untuk mempelbagaikan ekonomi negara. Negara. Kemudian kamu sambung. Hal ini juga, ini penanda wacana. Hal ini juga dapat menyediakan peluang pekerjaan. Pekerjaan kepada rakyat. Titik. Cikgu, kalau line tak cukup jawab kat mana? Tulisan saya besar, tak apa. Kau tulis sampai ke bawah. Kalau tak cukup, kau tulis sampai ke bawah lagi. Sampai ke bawah ni pun tak apa. Boleh. Ya. Boleh. Itu cara dia. Kan. Tulisan kau besar mana? Font berapa kau pakai ni? Font 14 ke font 16? Kau ni orang nak suruh buat jawapan tau. Bukan suruh buat poster. Kalau buat poster memang tulisan besar-besar. Orang suruh buat jawapan, kau pergi buat poster buat apa?
Okey, baik. Okey. Jadi 14 kot. Okey. Jangan ada orang suruh buat jawapan. Okey, bina ayat jawapan, bukan bina ayat untuk buat poster. Baik. Baik. So ini cara dia, Aiman. Dapat tak, Aiman? Ini cara bagaimana untuk membina ayat jawapan. Nampak jadi ini caranya. Ingat, sejarah berbeza dengan BM. BM mungkin kamu kena bina ayat jawapan yang apa, yang panjang kan. Okey, contoh macam kalau lagi panjang tu lagi menarik lah, lagi dapat markah banyak lah apa semua kan. Dalam sejarah tidak. Sejarah biar dia pendek-pendek. Dia ada pendek-pendek, just nice pendek, tapi dapat point. Okey. Itu yang kita nak. Boleh faham sejarah biar pendek-pendek supaya straight to the point. Tak perlu nak pusing-pusing. Baik. Itu soalan yang C. Okey, baik. Kita pergi kepada soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Okey, Sarawak dan Sabah. Okey, ini diambil daripada bab berapa ni? Sarawak dan Sabah ini diambil daripada bab yang ke-5. Ini bab 5. Ya, Sarawak dan Sabah. Kalau kamu perhatikan, okey, susunan soalan struktur, okey, perasan tak bahawa kalau yang ini okey, soalan nombor 1 ini diambil daripada bab yang ke berapa? Ini bab 1. Okey. Bab 1 pula. Sorry. Bab 2. Bab 2 negeri-negeri selat kan? Bab 2 negeri-negeri selat. Ya, bab 2. Okey. Kemudian yang ini bab 3. Okey, soalan 2 bab 3. Soalan yang ketiga bab 5. Nampak tak susunan dia akan terus ke depan. Dia tak akan pusing balik tiba-tiba bab 1. Bab 2, bab 3, tiba-tiba bab 1. Tak. Dia akan terus ke depan. Bab 2, bab 3, bab 5, kemudian mungkin bab 6, 7 atau 8. Dia terus ke depan. Itu susunan dia. Baik. Bab 5. Sarawak dan Sabah mempunyai persamaan dalam sistem pemerintahan tempatan, iaitu sistem kesukuan. Jelaskan ciri-ciri sistem kesukuan berikut. Baik, ciri-ciri sistem kesukuan. Kalau kamu nak cerita, okey, tengok dulu kepada berapa markah. Markah dia adalah 3. Baik, 3 markah maknanya kamu kena bagi 3 poin. Apa yang kita nak cerita dalam ni? Senang saja. Kita cerita, ianya diamalkan oleh siapa? Sistem kesukuan siapa amalkan diamalkan. Kalau di Sarawak siapa? Diamalkan oleh siapa? Dah tentulah suku-suku kaum. Siapa? Diamalkan oleh suku kaum. Okey. Tolak markah. Tolak markah diamalkan oleh suku kaum siapa? Iaitu Iban. Jangan. Ingat kamu kena tahu bezakan. Okey, lagging tadi Ada lagging tadi okey, baik, tak apa, kita kembali. Baik. Ingat Sarawak dengan Sabah, kaum dia beza. Korang jangan samakan. Okey, contoh macam Sarawak. Sarawak dia makan oleh suku kaum apa? Ingat balik suku-suku kaum di Sarawak seperti apa? Iban. Kemudian juga Murut. Kemudian juga ada Bidayuh. Okey. Okey. Ya, Kenya dan lain-lain. Okey. Dan dan lain-lain. Macam tu. Tu kena tahu. Kalau di Sabah ini baru diamalkan oleh suku kaum Kadazan Dusun. Kadazan Dusun. Okey, Bajau. Okey, dan Rungus. Titik. Macam tu. Kamu kena tahu bezakan jangan salah kaum, salah negeri. Jangan. Tengok betul-betul. Okey. Kalau salah kaum, salah negeri,
Habis. Okey. Baik, itu satu poin. Baik, yang kedua. Okey, iaitu poin apa yang kita senang nak ingat? Poin apa yang kita senang nak ingat? Okey, iaitu kita tahu bagaimana pemilihan pemimpin. Okey. Iaitu pemimpin. Ya betul. Pemimpin. Okey. Pemimpin dipilih melalui faktor okey peribadi. Faktor peribadi dia lah. Okey. Itu. Faktor peribadi maknanya apa? Seperti seperti kita kata ilmunya. Ilmu. Okey, faktor peribadi seperti ilmu, kemudian juga faktor seperti kepahlawanan, sifat kepahlawanan, okey, dan juga iaitu kepimpinan dan sifat kepimpinan. Ini kepribadian. Okey. Sifat kepahlawanan dan kepimpinan. Okey. Baik. Kemudian yang ketiga. Okey, saya tak tahu cikgu, sistem kesukuan ni sebenarnya apa lagi nak cerita? Senang je. Iaitu cuba kamu berikan nama-nama ketua-ketua bagi suku kaum ini. Iaitu contohnya okey, suku kaum Iban diketuai oleh siapa? Tuai rumah. Betul? Tuai rumah, bukan rentak pandai. Tuai rumah. Manakala okey, ya, iaitu manakala okey kaum Bidayuh diketuai oleh okey, iaitu tua kampung. Tua kampung. Begitu. So ini adalah okey perkara-perkara yang kamu boleh mentionkan. Cukup tak 3 markah? Cukup. Maknanya kamu mentionkan mana-mana yang senang. Sama juga macam Sabah. Diamalkan oleh suku kaum Kadazan Dusun. Kemudian juga kita tahu bahawa pemimpin dia dikenali sebagai apa? Kalau di Sabah, pemimpin dia semua sama. Iaitu dikenali sebagai apa? Iaitu dikenali sebagai orang tua. Betul? Okey, so kita boleh mentionkan. Pemimpin suku kaum dikenali sebagai orang tua. Orang tua. Kemudian apa lagi yang kita boleh mentionkan? Orang tua ini dibantu. Dibantu oleh siapa? Majlis majlis kampung dan juga tukang adat. Tukang adat. Dah. Itu je. Itu je. Ada lagi banyak poin, betul. Tapi poin-poin yang lain confirm kamu lupa. Confirm kamu lupa. Jadi ambil mana-mana yang kamu mudah nak ingat. Mudah nak ingat. Satu contoh cukup. Apa satu contoh? Contoh apa? Okey. Contoh ada? Mana ada contoh? Ni semua adalah fakta ni. Ni semua fakta ni. Okay. Ini semua adalah fakta. Jap nak salin. Silakan. Jadi, bila kamu dapat buat 3 ni, okay. Suku kaum Iban diketuai oleh tuai rumah. Ya, betul. Boleh dapat 1 markah, tapi bagilah lebih sikit. Supaya tidaklah nampak ayat itu macam tergantung lah kan. Suku kaum Iban diketuai oleh tuai rumah, manakala kaum Bidayuh diketuai oleh tua kampung. Baik. So, sini 1, 2, 3. Dan di sini 1, 2, 3. 3 markah. Tapi ingat ingat bahawa di sini jangan sesekali bina ayat dengan poin. Jangan. Okey, yang cikgu buat ini adalah untuk memberikan jawapan kepada kamu. Jangan pula engkau ikut juga buat poin. Jangan. Bina ayat. Okey, iaitu macam mana nak bina ayat? Ambil balik ciri-ciri sistem kesukuan. Okey.
Ciri-ciri sistem kesukuan. Iaitu di mana? Di Sarawak. Di Sarawak adalah begitu. Kemudian sambung dengan fakta yang pertama. Okey, begitu juga kalau di yang di bawah di Sabah ni pun sama juga, tapi kena tukarlah. Ciri-ciri sistem kesukuan di Sabah adalah macam tu. Mulakan dengan ayat macam tu. Jangan buat point jangan buat point. Okey. Baik, ini tentang soalan-soalan tentang Sarawak dan juga Sabah. Baik. Kalau dah salin, tulis dah Okey, baik, bagus. Okey, baik. Dah, baik, bagus. Alhamdulillah, baik, bagus. Ramai pelajar-pelajar ni yang gelaran orang kaya boleh letak ke? Tidak. Tidak, sebab gelaran orang-orang kaya tu bukan pada sistem kesukuan. Orang kaya tu sebenarnya letak pada pada datu-datu. Tu orang kaya. Baik. Kenapa bagus pula? Yalah, baguslah korang ni rajin menulis, rajin salin. Orang yang rajin salin ni cikgu doakan selalu berjaya dalam sejarah. InsyaAllah. Orang yang tak rajin ni, amin. Yang tak rajin ni, peratus dalam sejarah. Ingat dapat 90%. Kau ingat cikgu ni Tuhan ke? Nak tentukan kau dapat 90, kau dapat 80. Kau ini, no. Kan, cikgu hanya manusia biasa. Okey, baik. Walaupun sejak pertama. Tak apa, Aiman. Hopefully, kamu akan dapat meningkatkan markah. Baik. Soalan kebat. Amin. Okey, soalan kebat. Soalan B. Sekiranya anda, tengok sekiranya anda seorang pegawai kerajaan, apakah usaha anda untuk meningkatkan mutu perkhidmatan awam di negara kita? Mutu, kualiti perkhidmatan awam. Kalau anda seorang pegawai kerajaan, apakah usaha anda? Jadi, kamu mesti mulakan ayat dengan sekiranya saya. Dia macam tu. Sekiranya saya. Sekiranya saya seorang pegawai kerajaan. Jadi kita sambung untuk meningkatkan mutu perkhidmatan awam kan. Saya akan apa? Saya akan jadi bermula dari situ, kamu berikan berapa cikgu saya nak kena bagi? Tengok kepada peruntukan 4 markah. Kalau 4 markah, boleh saja 2 fakta dan juga 2 huraian. Macam tu. Baik. So, sekiranya saya seorang pegawai kerajaan, apa yang perlu saya buat? Kamu kena letakkan sifat-sifat kualiti yang baik. Iaitu apa? Kamu amalkan pertama sekali. Amalkan budaya kerja, kerja yang cekap. Yang cekap maknanya, yang cekap ni maknanya yang bagus. Apa mutu perkhidmatan? Baik, bagus soalan tu. Baik, sebenarnya mutu perkhidmatan awam. Mutu ni apa cikgu? Mutu ni bukan Uncle Mutu, bukan. Mutu tu sebenarnya adalah kualiti.
Mutu tu kualiti. Okey, apakah usaha anda untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan awam? Maknanya kualiti pekerjaan kamu sebagai pegawai kerajaan. Kualiti perkhidmatan awam ni maknanya kualiti sebagai pegawai kerajaan. Okey, sebagai pegawai, okey, pegawai kerajaan. So macam mana kamu nak meningkatkan kualitinya? Kualiti sebagai seorang pegawai kerajaan. Of course, kamu kena, saya akan amalkan budaya kerja yang cekap. Okey, dan efisien. Efisien maknanya cekap dan berkesan. Maknanya dapat kerja je kan, terus siap. Itu budaya yang kata apa, yang kerja yang cekap dan efisien. Kemudian boleh juga kamu tulis iaitu amanah. Okey, dalam menjalankan tugas. Tugas. Efisien ke efisien? Efisien kan? Efisien kan? Okey, efisien kan? Baik. Amanah dalam menjalankan tugas yang diberi. Baik. Mungkin ramai yang kata, cikgu, saya tak fahamlah macam mana nak dapatkan sebagai pegawai kerajaan. Baik, pegawai kerajaan ni macam mana, cikgu? Baik. Antara pegawai kerajaan yang kamu selalu jumpa ialah guru. Guru sekolah kamu itu adalah pegawai kerajaan. Sebab guru gaji dia dibayar oleh kerajaan. Itu. Kemudian juga pegawai polis. Itu okey, pegawai kerajaan. Tentera, pegawai kerajaan. Bomber, pegawai kerajaan. Jadi, ya sebab kerja dengan kerajaan lah. Kerja dengan kerajaan itu dipanggil pegawai kerajaan. Jadi macam mana nak tingkatkan kualiti? Kamu bayangkan seorang guru, bagaimana seorang guru itu meningkatkan kualiti perkhidmatannya? Ya, kalau staf kerajaan pun boleh. Iaitu kamu tahu bahawa guru kamu akan amalkan budaya kerja yang cekap dan efisien, berkesan. Guru kamu amanah dalam menjalankan tugas yang diberi. Dia akan bersungguh-sungguh. Okey. Kemudian juga guru kamu itu, bayangkan guru kamu tu, beliau adalah yang berdisiplin. Okey, berdisiplin dalam melaksanakan tugas. Okey, berdisiplin dalam melaksanakan tugas. Kemudian juga kamu boleh ambil satu lagi iaitu guru kamu menyiapkan kerja yang diberi. Yang diberi dalam masa yang ditetapkan. Jadi ini antara kita kata sebagai usaha-usaha saya untuk meningkatkan mutu perkhidmatan. Amalkan budaya kerja yang cekap dan efisien, amanah dalam menjalankan tugas yang diberi, berdisiplin dalam melaksanakan tugas, menyiapkan kerja yang diberi dalam masa yang ditetapkan, memasang CCTV untuk keselamatan, salah. Okey, membuat kajian pendapat dari penduduk. Contohnya menggunakan GoFarm untuk menambah baik perkhidmatan, salah. Okey, menguatkuasakan undang-undang untuk memastikan tiada vandalisme berlaku, juga salah. Menggunakan teknologi terkini, okey, boleh, tak ada masalah. Okey, menggunakan teknologi terkini boleh. Tapi kalau kamu kata memasang CCTV semua, no. Itu bukan usaha untuk meningkatkan mutu. Meningkatkan mutu datang daripada diri kamu. Apa yang kamu kena amalkan? Okey, bersih, amanah, cekap, tidak rasuah. Kemudian juga berdisiplin. Itulah dia usaha kita. Meningkatkan mutu. CCTV kan orang ingat tempat macam kan. Okey, memasang CCTV bukan dapat meningkatkan mutu perkhidmatan awam. Sebab dia tanya sekiranya saya seorang pegawai kerajaan. Ingat sekiranya saya pegawai kerajaan, takkanlah saya yang pasang CCTV. Tak logik. Sekiranya saya seorang pegawai kerajaan,
takkanlah saya yang buat kajian pendapat daripada penduduk guna Google Form. Kalau saya seorang pegawai kerajaan, takkanlah saya menguatkuasakan undang-undang. Sebab saya bukan pegawai kerajaan, bukan semuanya polis, bukan semuanya tentera. Kena faham tu. Orang saya yang pasang CCTV harus ingat, memasang CCTV, siapa yang bayar kos CCTV? Kerajaan, bukan duit saya. Kena faham? So, yang pasang CCTV itu bukan duit kita, duit kerajaan. Kena memohon. Jadi, itu tidak menjadi satu usaha untuk pasang CCTV ni, bukan. Okay, bukan. Baik. So, inilah dia. Okay, 4 poin untuk soalan 3B. Dapat? Dapat, Okay. Baik. So, kita boleh terus. Okay, dapat. Okay, baik, bagus. Soalan yang keempat. Okay, soalan keempat, raja berikut berkaitan dengan penentangan masyarakat tempatan terhadap British. Okay, bentuk penentangan. Okay, ini, okay, bila kamu tengok soalan nombor 4, penentangan masyarakat tempatan terhadap British, maka ini adalah bab yang ke-7. Bab 7, jadi, apakah bentuk penentangan? Kita tahu pertama penentangan bersenjata. Kemudian juga apa lagi? Bagaimana mencabar perjanjian. Mencabar perjanjian. Dan satu lagi, okay, iaitu melalui perundangan. Melalui perundangan. Okey, di mana mencabar undang-undang. Kalau kita lihat, ataupun kita kata menggunakan sistem perundangan, ini lebih baik. Menggunakan sistem perundangan. Ya. Okey. Baik. Kemudian kita tengok yang B, senaraikan dua pihak. Okey, yang mengetuai penentangan bersenjata tersebut. Ini banyaklah. Okey. Baik, ingat dia tanya, tengok betul-betul. Tengok betul-betul kat sini. Senaraikan dua pihak. Bukan dua tokoh. Dua pihak, bukan dua tokoh. Ingat pihak lain, tokoh lain. Yang mengetuai penentangan bersenjata. Siapa pihak itu? Okey, baik. Kita tahu bahawa sebenarnya bukan British. Pihak yang mengetuai penentangan lah, penentangan bersenjata menentang British. Takkanlah British juga. Ya betul. Sebenarnya tengok balik. Dul Said ni siapa? Dul Said ni siapa? Dul Said itu adalah iaitu pembesar tempatan. Betul. Ini baru betul pihak dia. Pembesar tempatan. Dul Said itu siapa? Pembesar tempatan. Ya. Kemudian, kalau macam kita kata macam Datuk Maharaja Lela ataupun Yang Tuan Antah, itu adalah golongan bangsawan. Golongan bangsawan. Lain. Kalau pembesar tempatan, dia pemimpin-pemimpin tempatan. Kalau macam Yang Tuan Antah dan Datuk Maharaja Lela, kedua-dua ini keturunan sultan. Maknanya bila keturunan sultan, mereka adalah golongan bangsawan. Okey. Yang Tuan Antah memang golongan bangsawan sebab dia adalah keturunan daripada Yang Tuan Besar. Bukan? Itu golongan bangsawan. Dan satu lagi iaitu kalau macam Tok Janggut, kemudian Haji Abdul Rahman Limbong, itu adalah pemimpin agama. Pemimpin agama. Itu kalau katakan ada 3 lah. Sebenarnya 3-3 ni mana-mana pun boleh. Pembesar tempatan, golongan bangsawan dan pemimpin agama. Kalau rakyat biasa boleh ke? Tak boleh.
Sebab sebenarnya memang semua yang menentang tu, tokoh-tokoh yang menentang tu adalah pembesar tempatan, golongan bangsawan dan pemimpin agama. Tak ada rakyat biasa. Kita ada rakyat biasa. Kenapa guna gelaran Datuk Maharaja Lela? Sebab itu yang diberikan oleh Sultan. Sultan yang beri ya. Datuk Maharaja Lela. It's just gelaran lah. Okay. Baik. Kemudian, macam mana keturunan Sultan? Keturunan Sultan, ialah Sultan kan dia ada anak-anak dia. Anak-anak dia pun kahwin dapat cucu-cucu dia. So, cucu-cucu dia kahwin dapat cicit-cicit ramai lagi kan. So, bukannya semua orang keturunan tu jadi Sultan, tak. Mungkin seorang dia jadi Sultan. The rest tu jadi pembesar, jadi golongan bangsawan, merintah daerah sana, merintah daerah sini, macam itulah. Okay. Baik, C. Lebih kuranglah. Ada kena-mengena. Okey. Baik, soalan C. Mengapakah masyarakat tempatan berjuang menentang British? Okey. Mengapa? Okey, ingat mengapa masyarakat tempatan berjuang menentang British? Okey, berapa markah? 2 markah. So, bila 2 markah, kamu kena berikan sebab-sebab dia. Okey, iaitu sebab yang pertama apa? Iaitu untuk mempertahankan apa? Mempertahankan hak. Okey, hak dan kedudukan pemerintah ataupun pemerintah tempatan. Contoh macam Datuk Bahaman semua kan, mempertahankan hak beliau, kedudukan beliau sebagai pemerintah tempatan. Okey. Kemudian juga kita tahu mereka menentang sebab apa? Sebab menentang perubahan pentadbiran. Menentang sistem perundangan ataupun sistem pentadbiran barat. Pentadbiran barat yang menyusahkan rakyat. Menyusahkan kehidupan rakyat. So, 2 ni pun sudah cukup. Selain daripada itu, mungkin kamu boleh tambah seperti mengekalkan pentadbiran tradisional. Ataupun kita kata ingin mengekalkan. Ingin mengekalkan pentadbiran tradisional sedia ada. Sedia ada. So, inilah dia. Okey. So, sengaja cikgu bagi 3 poin supaya kamu dapat lebihan jawapan. Namun begitu, boleh beri 2 sahaja untuk dapat markah penuh 2 markah. Okey. Baik. Soalan yang D. Okey. Itu soalan yang C. Okey. Kamu tahu kan macam mana nak bina ayat jawapan kan? Jawapan dia, masyarakat tempatan berjuang menentang British kerana. Sebab soalan mengapa mesti ada kerana. Iaitu masyarakat masyarakat tempatan berjuang berjuang menentang British kerana. Kemudian sambung poin. Boleh. Okey. Baik. Dan soalan yang D. Okey. Soalan yang D iaitu apakah iktibar yang anda peroleh? Apakah iktibar? Apa itu iktibar? Iktibar tu adalah bermaksud apa? Iktibar tu adalah apa? Iaitu kesan, bukan. Iktibar tu apa? Pengajaran. Bagus. Boleh tulis contoh. Boleh sebab dia kebat. Apakah iktibar yang anda peroleh melalui penentangan masyarakat tempatan tersebut? Apakah pengajarannya? So, kita tengok 4 markah. Okey, kalau 4 markah kita kena buat apa? Kita kena buat
Okey, kalau boleh 2 fakta, 2 huraian pun boleh jugalah. Kalau kamu tak berikan huraian, just nak berikan dia punya fakta sahaja pun boleh. Okey. So, macam mana nak bina ayat jawapan, cikgu? Baik. Ayat jawapan, kamu kena ambil ayat soalan tu balik. Iktibar yang saya peroleh melalui penentangan masyarakat tempatan. Macam tu. Ya. Okey, iaitu iktibar yang saya peroleh. Okey, melalui penentangan masyarakat masyarakat tempatan. Okey, tempatan adalah kamu sambung. Adalah kemudian sambunglah dengan poin yang pertama. Baik. So, apakah iktibar yang kita boleh letakkan di sini? Iktibar yang pertama iaitu kita tahu bahawa penentangan masyarakat tempatan ini mengutamakan perpaduan perpaduan masyarakat masyarakat tempatan. Di mana kita tahu bahawa kalau dikatakan nak bagi contoh, apa contoh perpaduan masyarakat tempatan? Cuba ingat balik bahawa seperti mana Dol Said. So ini contoh contohnya Dol Said. Iaitu Dol Said telah bersatu dan bekerjasama dengan pembesar ataupun penghulu daerah lain. Pembesar dari daerah lain untuk menentang British. Dalam perang Nanning. Boleh juga dalam perang Nanning. Begitu. Baik. So itu iktibar. Iaitu kita tahu iktibar saya perlu iaitu saya mesti iktibar pengajaran saya mesti mengutamakan perpaduan masyarakat tempatan. Contohnya perpaduan masyarakat lah. Ini contoh. Kan? Tetapi kita boleh teruskan kepada poin yang kedua, iaitu bagaimana untuk iaitu yang seterusnya saya mestilah iaitu kita kata semangat. Iaitu memiliki semangat setia kepada negara. Supaya apa? Supaya kita dapat mempertahankan negara daripada penjajahan. Itu. Itu. So, selain daripada itu juga, kamu boleh juga berikan poin seperti apa? Iaitu mesti ada iktibar yang iaitu mesti berani menentang penjajah. Mesti berani menentang penjajah. Dengan kerana keberanian ini perlu. Berani menentang penjajah ini perlu. Supaya apa? Supaya dapat dapat kita kata untuk apa kita berani? Supaya dapat menentang penjajah ini supaya dapat mengatasi 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 keinginan penjajah untuk menakluki negara kita. Jadi ini antara kita kata poin-poin yang kita boleh ambil untuk iktibar yang boleh diberi. Boleh juga banyak sebenarnya seperti bijak mengatur strategi, gigih berusaha,
Ya, gigih berusaha, melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan pun boleh. So banyak. Ingat boleh. Boleh. Jadi soalan kebat, ingat soalan kebat sebenarnya bagaimana kamu punya bentuk jawapan pun boleh. Maknanya jawapan mestilah relevan, yang sesuai. Yang sesuai dan menjawab soalan. Okey, dapat? Nampak gayanya tak sempat juga kita nak bincangkan soalan esei. Sekurang-kurangnya berapa isi kena ada? Okey. Baik, soalan tu bagus. Okey. Sebenarnya berapa isi kena ada? Kena bergantung kepada markah yang ditulis. Kalau 4, 4 lah isi dia. Kalau 6, 6 lah isinya. Macam tu. Ingat markah ini sebenarnya, kamu tahu tak kenapa ditulis markah kat situ? Okey, tujuan ditulis markah kat tepi ini sebenarnya adalah untuk menjadi panduan kamu. Supaya kamu tahu berapa yang aku nak letak. Kalau 4, 4. Kalau 6, 6. Dia macam tu. Jadi tujuan dia letak markah ni supaya, 4 markah. Maknanya kena ada 4 isi lah. Itu yang kamu kena betul-betul faham. Jangan main hentam je. Boleh, kalau 4 tu, 4 isi sama ada 2 isi 2 huraian ke. Okay. So, boleh 2 isi 2 huraian ke dan sebagainya, itu memang boleh. Ya. Okay. Baik, seterusnya. Okay, kalau kita lihat, okay, bahagian C ni. Saya terus, ya betul. Baik, untuk bahagian C, okay, untuk 5 A, B, C dan juga 6 A, B, C. Okay, ingat untuk set UASA, kamu kena pilih mana-mana satu soalan. Soalan 5 atau soalan 6. Okay. Boleh, tak ada masalah. Bukan screenshot. Ambil dulu. Ambil dulu ya. I see. Okey, cikgu pasal soalan esei. Okey, boleh tak saya nak tahu cara nak buat esei sebab cikgu saya tak pernah ajar cara nak buat esei. Okey, baik. Macam ni. Okey. Sama. Okey, baik. Contoh macam ni. Okey, kita ambil soalan. Kita ambil soalan nombor 5 A. Kita ambil secara cepat soalan 3 tau. Soalan 3. Okey, soalan 3. Oh, yang ini. Okey, baik. Okey, so macam ni. Terangkan faktor kedatangan kuasa barat ke tanah Melayu pada abad ke-16. Okey, baik. So, cara dia mudah saja sebenarnya. Cara dia begini. Okey. Cikgu saya habis. Okey, baik. Baik, dia macam ni. Okey, korang tengok betul-betul. Tengok betul-betul cara bagaimana. Baik. Soalan yang A. Baik, 5A. Okey, 5A. Okey. Tak jadi. Sekolah saya pun tak ajar. Oh ya ke Sarah? Allahu Akbar. Tak apa. Korang tengok betul-betul. Okey, terangkan faktor kedatangan kuasa barat. Okey, ke tanah Melayu. Okey, abad ke-16. Okey, baik. 16. Okey, baik. Kat sini, korang tengok betul-betul. Okey, dan markah diberi adalah sebanyak 6 markah. Okey, 6 markah. Baik. Macam mana nak jawab 6 markah ni, cikgu? Okey, dia macam ni. Okey, 6 markah. Okey, korang tengok betul-betul 6 markah ni sebenarnya strategi dia adalah 3 fakta, 3 huraian. 3 fakta, 3 huraian. So, dengan 3 fakta, 3 huraian, kamu dapat markah 6. Tapi, okey, apa yang saya nak tulis, cikgu? Kembali kepada soalan, faktor
faktor kedatangan kuasa barat ke tanah Melayu pada abad ke-16. Baik, tengok abad ke-16. Abad ke-16 sebenarnya daripada tahun 1500 hingga tahun 1599. Siapakah penjajah pada tahun 1500? Iaitu Portugis. Okey, iaitu pada tahun 1511. Nampak tak? Bila kita fikir, oh Portugis lah. Abad ke-16 Portugis, bermakna yang ini, okey, dia sebenarnya ada beberapa. Tapi senang nak ingat apa tahu? Senang nak ingat iaitu macam cikgu cakap itu, gold, gospel dan juga glory. Gold, gospel dan juga glory. Itu je. Iaitu apa dia? Gold tu apa? Iaitu gold tu ialah, okey, mereka datang sini untuk apa? Untuk, okey, kekayaan. Betul? Goal tu untuk kekayaan, iaitu kalau kita boleh bina ayat fakta, iaitu untuk mengeksploitasi kekayaan hasil bumi okay, di tanah Melayu. Nampak tak? Itu kekayaan. Okay, baik. Gospel adalah untuk apa? Untuk menyebar. Okay, gospel ialah untuk menyebarkan agama Kristian. So kita boleh tulis ayat penuh iaitu apa? Untuk menyebarkan, boleh menyebarkan agama Kristian. Itu gospel. Dan satu lagi glory. Glory itu apa? Untuk pencapaian. Pencapaian itu macam mana cikgu? Iaitu untuk untuk mencapai kegemilangan. Okey, kegemilangan, okey, mengatasi kuasa-kuasa barat lain. Okey, kuasa-kuasa barat. Okey, macam ni. Okey, kuasa-kuasa barat dalam dalam menjajah tanah baru ataupun menjajah kawasan di timur. Kawasan di timur. Itu mencapai kegemilangan. Jadi ini tiga ini telah pun kamu boleh letakkan point. So macam mana nak mula ayat menjawab cikgu? Senang saja. Ambil ayat jawapan, ambil ayat soalan ni. Ambil ayat soalan tu dulu. Contohnya apa? Iaitu faktor kedatangan kuasa barat ke tanah Melayu. Okey, abad ke-16 adalah untuk terus mengeksploitasi. Yang pertama mengeksploitasi mengeksploitasi kekayaan hasil bumi di tanah Melayu. Begitu, titik. Itu dah satu markah. Okey. Dan kamu boleh mentionkan iaitu apakah kekayaan itu? Tanah Melayu. Okey, kaya dengan ini macam-macam. Okey, dengan hasil bumi seperti ini huraian. Ya, seperti biji, timah, emas, dan apa lagi? Dan hasil laut pun boleh. Rempah ratus. Ya, terima kasih banyak Alia Hanani. Ya, dan rempah ratus. Terima kasih. Rempah ratus. Titik. Baik, itu dah 2 markah. Baik, kemudian kamu sambung. Selain itu, selain itu, kuasa barat. Yang ini Selain itu, kuasa barat datang ke tanah Melayu. Ke tanah Melayu untuk apa? Untuk menyebarkan agama Kristian. Agama Kristian. So kita boleh
Okey, tambahkan dengan huraian. Huraiannya iaitu, okey, kita tahu bahawa kuasa barat seperti siapa yang menyebarkan ni? Kuasa barat seperti Portugis dan Sepanyol. Okey. Kita kata menjadi ejen penyebar agama Kristian. Kristian di kawasan timur. Titik. Okey. Situ dah berapa? 4 dah. Ni 4 dah. Dan kemudian untuk masuk yang perenggan yang ketiga, kamu buat secara perenggan akhir sekali. Penanda wacana. Akhir sekali. Okey, kita ambil balik. Okey, kedatangan kuasa barat ke tanah Melayu adalah untuk mencapai kegemilangan mengatasi kuasa barat dalam menjajah kawasan di timur. Baik, titik. Kemudian kita kata kuasa barat yang mana? Huraian kuasa barat yang mana, cikgu? Baik. Okey, kuasa barat seperti seperti apa? Seperti Portugis, kemudian Sepanyol, dan Belanda. Sekadar 3 berlumba-lumba meluaskan tanah jajahan di kawasan Asia Tenggara. Pada abad ke-16. Pada abad ke-16. Okey. Pada abad ke-16. Abad ke-16 untuk mengatasi satu sama lain. Cukup dah. Tutup. 6 markah. So inilah kaedah bagaimana untuk menjawab membina ayat membina ayat soalan isi. Kalau 6 markah maknanya 6 fakta. Nampak tak ni? 1, 2, kemudian 3 menyebarkan agama Kristian. 4 ejen penyebar agama Kristian. 5 mencapai kegemilangan mengatasi kuasa-kuasa barat. Dan 6 berlumba-lumba meluaskan tanah jajahan. Macam itulah. Maknanya apa? Maknanya kamu telah memberikan 6 isi. So bermakna kamu dapat layak untuk dapat 6 markah. Faham? Jadi kalau macam tu untuk soalan-soalan lain, kamu perlu juga untuk memberikan fakta-fakta dan juga bina ayat seperti ini. Ya, betul. 10 minutes, betul. Tapi itulah dia. InsyaAllah boleh. InsyaAllah, Ryan. InsyaAllah. Baik. Dah ambil. Cikgu rasa kita pun dah sampai ke penghujung kelas. Cikgu rasa itu sahaja yang dapat cikgu kongsikan pada petang ini. Satu Salim. Boleh. Skema ke? Ya, ada. Kalau nak, cikgu boleh sediakan skema. Siapa nak skema untuk soalan isi? Korang nak? 4 dah habis dah. Baik. Sekejap lagi. Habis pukul 5.30. Cikgu ambil masa sikit. Untuk cikgu akan upload video. Dan juga cikgu akan upload. Cikgu akan postkan juga skema untuk
soalan esei bagi set 1 ini. Ya. Boleh Okey, baik, terbaik. Baik. Okey, so cikgu rasa itu sahajalah pada hari ini. Terima kasih banyak. Okey, gembira cikgu dengan usaha korang, effort korang yang mana korang benar-benar